Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu ini dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang terpilih untuk memahami ilmu ataupun mendapat ilmu yang bermanfaat ini. Maka ikhlaskan niat kita untuk bersama-sama dalam mencari ilmu ini dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan Allah permudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Para tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada pada 26 Zulhijjah dalam bulan Islam, yang merupakan hari-hari yang terakhir untuk tahun ini 1444. Hanya tinggal 4 hari saja untuk sampai pada tahun yang baru. Ianya merupakan peringatan kepada kita bahawa usia kita ini masih lagi dalam usia yang meningkat. Dengan arti kata lain, ya, perjalanan hidup kita makin bertambah. Tetapi kita tidak tahu di manakah titik perhentian kita. Wallahu alam, hanya kepada Allah kita mengadu dan kita mohon perlindungan Allah dari kesilapan dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Baik, hari ini kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi berkisar ensiklopedia akhlak salaf, untuk kita memahami tentang akhlak salaf, untuk kita beramal dengan akhlak salaf, kerana semua perbuatan kita akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika baik, baiklah, tetapi jika buruk, maka buruklah. Maka ianya akan menyebabkan kerugian bagi mereka yang berhadapan dengan perkara-perkara yang buruk. Maka ianya akan menyebabkan memberatkan timbangan amalan itu kepada timbangan amalan yang lain, bahawa kita akan mendapat satu kesusahan di perjalanan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, akhlak ini pun kita bicarakan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihantarkan, diutuskan rahmatan lil alamin. Ia tidak kira bukan sekadar kepada manusia sahaja, bahkan kepada binatang, pada tumbuh-tumbuhan, pada bukit bakar, gunung ganang, lautan, semua diambil kira. Kerana kita menyaksikan akhlak Rasulullah pada semua ini terdapat, dan dalil-dalil Al-Quran sendiri menceritakan bagaimana hak-hak kita terhadap perkara-perkara tersebut. Dengan arti kata lain, akhlak di antara, ya, perkara yang penting, ya, yang mana Rasulullah juga mengingatkan, aku diutuskan untuk memenuhi sifat-sifat mulia pada akhlak ini. Jadi insya-Allah kita hidupkan dengan akhlak yang mulia ini supaya dapat kita beramal dan kita jadikan sebagai pedoman kita. Di antara sifat-sifat perkara yang perlu kita jaga, untuk ini paling ringkaslah tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling ringkas apa yang perlu kita lakukan, ya, dalam siri akhlak yang mulia ini, ya, untuk mendapat. Macam mana nak dapat? Saya nak paksa diri pun kadang-kadang agak susah, kan? Pasal akhlak yang buruk kadang-kadang dah berterusan lama. Tetapi ingat, firman Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja. Dia bagi guideline kepada kita, seolah-olah mengisyaratkan kepada kita dari sumber perbuatan itu, maka kita menjadi rosak. Ialah memang tidak dinafikan masalah tauhid adalah asas. Masalah beriman dengan dunia alam akhirat itu adalah asas dia. Namun di sana Allah bagikan satu perkara yang jarang kita dengar. Apa dia? Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa,
Berkatalah perkataan yang baik-baik. Ini dia kalimah yang agak menarik dalam ayat ini. Allah katakan, wahai orang beriman, takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang baik-baik. Masya Allah. Kemudian Allah katakan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Bila kita mampu menjaga akhlak kita, perkataan kita, Allah akan ubahkan perbuatan kita. Allah akan jadikan akhlak kita ini akhlak yang terbaik. Allah akan menghiasi pribadi kita ini disebabkan perkataan terus berubah menjadi baik. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa kuat kekuatan perkataan kita ini dengan akhlak kita. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda kepada kita, ya, mengingatkan kepada kita supaya kita di dalam hadis, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata perkataan yang baik ataupun diam. Mengisyaratkan kepada kita perkataan yang baik akan mengislahkan perbuatan kita ataupun kita diam. Ini kaitan seperti mana ayat Al-Quran dengan hadis Nabi yang mengisyaratkan kepada kita perkataan yang baik itu akan mengislahkan kepada perbuatan yang baik. Oleh kerana itu perkataan yang baik itu amat penting untuk menentukan perbuatan yang baik. Kita menyaksikan di dalam haji, misalnya saya masih lagi berada di Mekah ni, ya, masih ada lagi di Pullman Hotel ni, ya, di mana kita menyaksikan musim haji adalah satu musim yang menterbiahkan diri kita. Ya Allah katakan, wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak ada perkataan yang tak baik, tidak ada perkataan yang tak baik tadi berunsur lucah, dan tidak ada perkataan yang tidak baik, dan tidak ada jidal di dalamnya. Ya, di waktu haji ini dia menterbiahkan satu sistem pada diri kita supaya sentiasa berjaga-jaga daripada perkataan-perkataan itu. Perkataan-perkataan itu diperuntukkan pada musim haji untuk kita sentiasa berkata yang baik-baik saja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, penghayatan musim haji memang bagi mereka yang nak menghayatinya. Bagaimana perlakuan musim haji adalah satu perlakuan yang cukup dahsyat, yang apa dikatakan yang mengeluarkan pribadi kita yang sebenar, yang mengeluarkan hak akhlak kita yang sebenar. Oleh kerana itu musim haji adalah satu musim yang menarik sekali. Siapa yang bersabar, yang Allah kata fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah, dan sebaik-baik bekalan adalah ketakwaan. Mengisyaratkan kepada kita bekalan itu selain daripada keuangan, selain daripada kesihatan, selain daripada apa-apa yang diperlukan dalam siri safar, yang paling penting adalah ketakwaan. Kerana ketakwaan ini akan menguji kita dalam membicarakan, ya, kita ini diterima ataupun tidak haji kita. Subhanallah, maha suci Allah. Kita menyaksikan kenapa dalam siri perkara yang boleh membatalkan amalan-amalan solat, ada pada tiap-tiap amalan khusus itu, seperti solat kita, mula-mula syahadah kita, syahadatain kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, dan haji pun ada perkara yang boleh membatalkan amalan-amalan, ganjaran-ganjaran dalam amalan itu. Batalkan amalan itu, solat itu memang kalau kita tahu batal wuduk, batallah solat. Ya, bergerak-gerak tanpa sebab batallah solat, bercakap, itu kita tahu. Tetapi dari sudut apa lagi yang boleh membatalkan amalan-amalan yang kita ingat kita dah solat, okey, settle. Ya, dengan riaknya, ya, dengan tidak ittiba'us sunnah, maka itu boleh merosakkan pahala-pahala amalan kita. Begitu juga dengan puasa. Ya, Rasulullah kata berapa ramai orang yang berpuasa tidak dapat melainkan lapar dan dahaga. Dia tak sedar, dia puasa tu, dia tak sedar bahawa amalan dia itu, ya, dengan dah sempurna. Tapi apa yang Rasulullah kata, tak dapat melainkan lapar dan dahaga. Puasa dari pagi sampai ke malam bertahan lapar, hanya dapat lapar dan dahaga. Kenapa tu? Kerana dia tidak jaga ada adab dalam berpuasa. Dia ingat perkara yang batal itu hanya sekadar makan dan minum.
bersama isteri, tetapi dia tidak ingat perkara yang membatalkan amalan ataupun ganjaran pahala itu adalah seperti ya berkata, mengumpat, mencela, ya, dan juga beberapa perkara yang lain. Begitu juga dengan zakat ataupun sedekah yang diberikan, yang dikaitkan dengan 4 perkara yang boleh merosakkan amalan puasa zakat mereka, dan begitu juga haji. Ya, Allah bagikan guideline, wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak ada perkataan lucah, tidak ada perkataan yang fusuk, yang tidak baik, dan juga tidak ada jidal dalam haji. Oleh kerana itu akhlak yang mulia ini amat penting untuk kita jaga sesama kita supaya kita dapat ganjaran yang besar ini. Baik. Kita lihat balik muka surat 255, ihsan kepada alam. 10 ihsan kepada alam. Allah perintahkan supaya kita bersikap ihsan mempunyai cakupan yang luas. Ia tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam dengan segenap isi tumbuhan, binatang, bahkan benda yang mati. Begitu sekali ya. Kita tengok bagaimana ihsan ini dikaitkan dengan semua sekali. Termasuk tumbuhan, binatang, bahkan benda yang mati. Benda yang mati seperti batu atau orang yang mati pun kita diarahkan melakukan ihsan. Ya, melakukan ihsan. Rasulullah larang kita berkeras melakukan sifat yang keras waktu pengurusan jenazah. Ya, dan juga larang dipatah-patahkan sesuka hati jenazah ini. Ya, dia ada had-had hukum yang ditetapkan. Begitu jugalah perkara-perkara benda yang mati ini, maksudnya yang masyhur seperti batu-batu, ya, yang berunsur yang tidak ada bernyawa yang dikatakan. Baik. Sikap ihsan terhadap tumbuh-tumbuhan dapat dilakukan dengan cara menjaganya, memperhatikannya dengan cara tidak merosakkannya. Yang ini ada hak pada tumbuh-tumbuhan. Oleh kerana itu apabila Abu Bakar ataupun Rasulullah mengarahkan di dalam siri peperangan, di antaranya jangan kamu potong tumbuh pokok-pokok kayu. Yang ni tidak boleh kita pergi perang semata-mata nak perang, lepas tu suka-suka je potong pokok kayu. Kecuali kalau ada perkara yang diperlukan. Begitu sekali. Ya, nak jaga ada adab kita walaupun dalam siri peperangan. Oleh kerana itu, tentera Islam tidak seperti tentera kafir. Tentera Islam dia ada guideline dia bagaimana berhadapan dengan alam semesta ini. Binatang-binatang, bagaimana berhadapan dengan manusia yang ada kategori-kategorinya, seperti wanita, seperti anak-anak, seperti orang tua, seperti orang yang berada di dalam kuil mereka. Itu semua ada guideline, ya, yang mana kita lihat bagaimana Islam menjaga peribadi-peribadi itu. Kalau kita menyaksikan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, yang mana pernah menawan Baitul Maqdis, tahu tak kita bagaimana sejarah dia? Ya, sewaktu nak menawan Baitul Maqdis. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, Baitul Maqdis itu yang telah dibebaskan oleh Saidina Umar, ya, dengan menghantarkan tentera pada peringkat awal. Kemudian ianya ditawan kembali oleh kaum Salibiyin. Tahu tak bagaimana kaum Salibiyin merampaskan Baitul Maqdis? Mungkin kita tidak mengkaji sejarah tersebut. Mereka merampas dari tentera dari umat Islam dengan mengalirkan darah di dalam Baitul Maqdis. Mengalir darah dengan begitu banyak. Subhanallah, tuan dan perempuan. Tetapi apabila Salahuddin Al-Ayyubi datang dengan tentera yang Allah berikan kekuatan kepadanya untuk menawan tentera Baitul Maqdis, boleh tak dia buat? Boleh. Kekuatan dah ada di tangan. Bila masa Baitul Maqdis akan berada di tangan tentera Islam. Kalau kamu halang pun ianya seperti ombak yang deras datang untuk mengambil alih kembali Baitul Maqdis. Sehingga kan di kalangan tentera-tentera mereka menjadi gerun. Ya, mereka bermesyuarat mengatakan kita waktu keluarkan tentera umat Islam dalam keadaan mengalir darah mereka di Baitul Maqdis, dalam Masjidil Aqsa. Dan mereka akan lakukan yang sama terhadap kita. Subhanallah, tetapi tidak. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, dia datang dengan tenteranya. Lalu mereka berjumpa untuk bermesyuarat.
Dan Salahuddin seperti mana yang kita tahu, tentera orang yang beriman memberikan kata beberapa perkataan. Bukan kata dua, keluar ataupun perang, ataupun dibunuh. Tetapi dia bagi lagi, ya, pergerakan bagaimana keluar, kamu tidak akan diganggu, kamu tidak akan dialirkan darah, keluar dengan selamat, dengan segera. Maka keluarlah mereka dalam keadaan mendapat jaminan Salahuddin, hatta tentera Islam tidak boleh mengusik mereka dengan cara yang tak baik. Itu dia Islam. Subhanallah. Ya, Islam. Sejarah mencatatkan kekaguman mereka terhadap Salahuddin Al-Ayyubi dengan akhlaknya yang mulia, mengeluarkan rakyat orang-orang Talibiyin dari Baitul Maqdis dalam keadaan yang mulia. Itulah Islam sebenarnya, dengan akhlak, walaupun dalam siri peperangan, akhlaknya menonjol sekali dengan penuh dengan kebaikan. Subhanallah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sejarah mencatatkan keagungan, di zaman keagungan Islam, akhlak mereka semua terserlah. Akhlak mereka semua terserlah. Bagaimana mereka memimpin? Kalau kita dengar Umar Abdul Aziz suatu memimpin pemerintahan yang cukup adil, yang dikatakan seperti zaman Khalifah Ar-Rashidin. Yang kita ada Khalifah Ar-Rashidin Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Lahir daripada cucu Sayyidina Umar. Nama dia Umar bin Abdul Aziz, yang sehingga ulama mengatakan dia termasuk dalam Khulafa Ar-Rashidin kerana kehebatan kepimpinan dia penuh dengan keadilan. Tuan-tuan dan perempuan tahu tak yang dikatakan di antara ucapan-ucapannya? Jikalah seekor keldai itu terjatuh di hujung Baghdad disebabkan jalannya yang tidak baik, Umar Abdul Aziz akan bertanggungjawab di depan Allah. Subhanallah, tuan-tuan dan puan, apa kalimah tu? Ya. Zahid, harta boleh datang. Ya, zahid pula. Zuhud, kalimah zahid pula. Zuhud dalam diri dia. Harta boleh datang bila masa. Dia nak dipetik je, tetapi tidak ada hartanya di sisinya. Kerana apa? Bukan dunia hadaf dia. Bukan dunia tempat untuk dikembalikan. Dia seorang pemimpin yang boleh menjadikan aset harta negara sebagai kekayaan dirinya. Tetapi orang yang beriman kepada Allah, bukan itu tujuan. Sehingga ucapan-ucapan yang disebutkan, jika burung-burung yang berada di tengah-tengah hutan itu kelaparan, ya, Umar Abdul Aziz akan bertanggungjawab. Begitu sekali. Tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, ya. Pemimpin yang begitu hebat muncul di dalam sejarah Islam yang kalau kita saksikan memang hebat. Baik, kita lihat. Adapun ihsan kepada binatang dengan menyayangi dan tidak mengganggunya, apalagi sampai menyakiti, sesuai dengan sabda Allah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza zabahtum fa ahsinu dzabha wal yuhidda ahadukum syakratahu falyurih zabihatahu. Maksudnya, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan berlaku baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Begitu pula jika kalian menyembelih haiwan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Iaitu hendaklah salah seorang menajamkan pisaunya serta membuat haiwan itu disembelih dalam keadaan nyaman. Okey, baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maksudnya dalam hadis ini ialah di mana Allah telah menetapkan ihsan, berlaku baik kepada mereka, kepada semua perkara, termasuk binatang-binatang yang kita suka ke tak suka, maka ianya tetap kita kena buat secara baik. Kerana apa? Yang suka tu lain, yang tak suka tu lain. Kadang-kadang kita yang suka tu, ya, kita buat baik, yang tak suka kita buat secara tak baik. Tak boleh begitu. Yang suka buat baik, yang tak suka pun kena lakukan secara baik. Itu orang tak faham, kurang faham kan? Kerana apa? Kerana kenapa? Dalam Al-Quran mengingatkan
Di antara ayat bila seorang itu telah hampir bercerai ataupun ialah dalam pasangan suami isteri, kadang-kadang waktu bersama, waktu bercinta cantik, tetapi waktu hampir berpisah itu dia agak tidak menarik. Tetapi Allah katakan apa dia? Wala tansa fadla bainakum. Jangan lupa kebaikan di antara kamu. Kenapa? Takkanlah tak baik kalau kahwin baru sehari, mungkinlah katakan tak baik. Tetapi kahwin bertahun-tahun dalam krisis rumah tangga berlaku, takkan tak ada benda yang baik. Adalah mustahil, takkan dapat bertahan begitu lama, tiba-tiba berlakulah sedikit kekhilafan, takkan kita tak boleh ingat satu benda yang baik. Ya, paling kurang apabila kita berkahwin, ya, salah satu pasangan itu adalah sebagai benteng kita daripada syaitan yang menyebabkan kita terhindar daripada zina. Itu paling kurang. Takkanlah tak ada benda yang baik. Oleh kerana itu, orang-orang yang baik bila dia ingin bercerai, dia tidak melakukan perkara yang tidak baik. Bak kata pepatah Arab, kahwinlah orang yang baik. Kerana apa? Kalau dia tak suka kamu, dia akan lepaskan kamu dengan cara yang baik. Kalau dia sukakan kamu, dia kekalkan kamu dengan cara yang baik. Berbandingkan kalau kita berkahwin dengan orang yang tak baik, dia nak lepaskan kita tu, dia sepak terajang, kungfu, semua muncul pada pasangan perempuannya. Ya. Kalau dia suka tu lain cerita lah. Tapi kalau dia tak suka dengan cara yang menyakiti hati, dia memisahkan dirinya dengan isterinya, lalu dikaitkan dia terlupa kebaikan isteri-isterinya. Ini kebiasaannya. Ya, tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang kita menyaksikan dululah, kita menyaksikan kadang-kadang wanita, ialah kita, itu urusan mahkamah. Saya nasihat kepada para jemaah supaya kadang-kadang krisis rumah tangga orang jangan masuk campur. Ya, kalau nak masuk campur juga kata kat dia pergi ke mahkamah syariah. Tu dia, habis cerita. Jangan dengar satu pihak, lepas tu kita blame satu pihak. Jangan. Jangan dengar satu pihak, kita kutuk satu pihak. Jangan. Kerana kaedah rumah tangga kena dengar dua-dua pihak. Oleh kerana itu kita tak akan mampu untuk mendengar dua pihak. Serahkan urusan itu ke mahkamah. Biar mahkamah berbicara. Ini kerana ramai orang masuk. Ya, masuk pada satu pihak, dah dia mengutuk satu pihak. Ya, tak kira lah pihak lelaki ataupun pihak perempuan. Yang mana ini adalah urusan yang kita orang luar jangan masuk campur. Satu nasihat, ya, jangan masuk campur. Ya, biarkan, bagi pandangan pergilah ke mahkamah. Kerana bagi saya, kita bagi nasihat sikit-sikit pasal kaedah tu kita melalui pembacaan dan pengalaman kita. Ya, bahawa tidak boleh dengar satu pihak, tapi dengarlah kedua pihak. Kalau tak boleh dengar kedua pihak, cari pihak yang berautoriti untuk menyelesaikan. Bagi pandangan, sila pergi ke mahkamah. Ya, bawa bukti. Kalau pernah kena terajang, bawa bukti report polis ataupun hospital report. Ya, bawakan bukti. Jangan tak naklah rasa bersalah, tak boleh begitu. Pergi, kalau kena terajang, kena sampai lebam-lebam, ambil surat doktor, buktikan dan ambil, buat pengaduan surat hospital, polis ambil, bawa dan bawa ke mahkamah syariah. Biasanya akan berjaya. Kalau kita rasa tak nak lah, ya, pada pasangan kita tu. Ya, kenapa? Kerana dah sampai tendang, terajang, sepak, apa itu bukan akhlak kita. Bahkan kadang-kadang sehingga Rasulullah SAW menegur para sahabat supaya, ya, jangan memburukkan mukanya ataupun kita menghina dia. Dah tak suka menghina pula. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan, sakit jiwa. Ya, saya tahu perasaan, tak kira lah lelaki ataupun perempuan, dia akan sakit jiwa bila ianya dicela, dahlah dipukul, diterajang, lepas tu dihinakan dia. Termasuklah apa juga penghinaan, na'udzubillah min zalik, minta lindung kepada Tuhan kita daripada kita, keluarga kita, yang mana sahabat-sahabat kita berlaku. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara. Kerana saya banyak menyelesaikan juga masalah-masalah ini, kesudahan saya kata rujuk kepada mahkamah. Kerana bila rujuk mahkamah, ya, akan terbongkar siapa yang sebenarnya. Ya, siapa yang sebenarnya. Ya, baik. Jadi, oleh kerana itu, dalam bab ini apabila dibicarakan tentang pembunuhan binatang,
Maka hendaklah kalau binatang tu kita tak suka, misalnya cicak ke, tak suka, tikus ke, tak suka, kita bunuh dia dengan cara yang betul, bukan pergi main-main sambil tu ketuk dia, lepas tu dia masih hidup, kita main-mainkan dia, ketuk dia, tak boleh. Ketuk je, nak mati-mati, nak bagi kucing, bagi kucing. Ya, apa juga binatang-binatang yang begini, yang kita tak suka, apatah lagi binatang yang berbahaya, perlu kita settlekan dengan cepat. Ketuk je mati dah, sadaqallahul azim, biarkan. Jangan kita duk main-main nak sakiti dia. Dan juga bunuh binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, tak boleh sesuka hati macam itu saja. Nak buat dia jadi sup lah pula. Maka ianya adalah satu perkara yang termasuk dalam perkara yang tidak berlaku ihsan kepada binatang. Adapun ihsan binatang yang nak disembelihkan tu, ya, Rasulullah kata apa? Tajamkan pisau yang nak disembelih. Ya. Binatang ni, saya setelah mengikuti kursus dan memahami tentang kajian-kajian saintifik terhadap penyembelihan binatang. Tahu tak tuan-tuan dan perempuan, penyembelihan binatang ini adalah satu jalan yang mana binatang mati dengan mudah. Bak kata orang husnul khatimah lah pada binatang. Ya, kalau kita ni husnul khatimah, ya, mati dengan mudah. Binatang pun ada bentuk husnul khatimah dia, bukan husnul khatimah. Pengurusan yang memudahkan dia mati adalah dengan cara penyembelihan yang betul, cara mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui kajian dua pakar di Jerman kalau tak salah, dia telah mengkaji tentang bagaimana penyembelihan yang dilakukan, seorang pakar, penyembelihan yang dilakukan terhadap dua binatang, yakni lembu, seekor disembelihkan dan seekor lagi tidak disembelihkan cara Muslim. Seekor disembelih cara Muslim, seekor lagi diuruskan kematian dia, penyembelihan dia lah kita katakan cara Barat. Yang ni cara Barat, dia cucuk bagi lemah dulu kan, lepas tu baru disembelih kan. Tetapi cara kita, di dalam keadaan segar tu kita sembelih. Dia berkaitan rapat dengan sistem pengepaman jantung. Berkait rapat, ya. Berkait rapat dengan pancutan darah yang terakhir. Semua berkait rapat. Berbeza dengan penyembelihan Islam dan penyembelihan yang dilakukan oleh orang kafir. Jauh beza dia. Dia menggunakan alat-alat medical punya alat, elektronik itu, mengkaji semua pergerakan binatang, bermula daripada hidupnya sama, sehingga hari penyembelihan, sehingga lepas penyembelihan. Dia buat kajian. Dia punya itu orang hospital je pandai menyebutnya, yang pengepaman jantung, tekanan darah, kesakitan, semua dia dikesankan melalui elektronik, bagaimana kedudukan binatang itu bermula daripada permulaan dia nak sembelih. Subhanallah. Dan didapati dalam sistem penyembelihan Islam, sebenarnya dia meraung tu waktu sembelih bukan sakit. Ya, bukan sakit. Dia tak perasan dia disembelih. Ya, subhanallah. Dia tak perasan dia disembelih. Kalau pisau tu tajam lah, kalau pisau tak tajam sakitlah. Dia terasa. Sakitnya sikit je. Dia tak perasan dia disembelih. Lalu bila dia tak perasan disembelih dengan kecepatan, ya, bahagian ni diputuskan, bahagian urat marikh ni yang dikatakan diputuskan, tekanan-tekanan, ya, yang dilakukan waktu itu, dia meraung tu bukan sakit, tetapi dia seolah-olah satu proses pengeluaran darah yang begitu banyak dari tubuh badannya. Maka kemuncak tekanan darah itu, jantung dia berfungsi dengan pengepaman yang begitu kuat, semua darah-darah terkeluar daripada urat saraf dia, ya, dan akhirnya pengeluaran yang terakhir itu menyebabkan daging, kualiti daging itu amat baik untuk dimakan. Itu khulasa ataupun ringkasan yang berlaku daripada perkataan yang pakar itu mengatakan, ringkasan kepada penyembelihan yang begitu, daging yang disembelih dengan cara Islam itu adalah
baik untuk dimakan. Berbandingkan dengan penyembelihan yang dibuat oleh Barat dengan cara yang dikatakan dicucuk bagi lembu tu pengsan, lepas tu barulah dipotong, dan didapati dalam kajiannya bahawa tekanan jantung dia sewaktu untuk mengeluarkan darah tidak berfungsi dengan baik, yang menyebabkan darah tidak dapat dikeluarkan dengan keseluruhannya, bahkan denyutan sakit itu bertambah dan menyebabkan kualiti daging untuk dimakan itu tidak menarik ataupun tidak sesuai untuk dimakan. Ini dia kajian yang dibuat. Oleh kerana itu, apabila Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim ini, bila kamu nak sembelihkan binatang, sembelih dengan cara yang baik. Yakni dengan cara yang betul, di antaranya tajamkan pisau sembelihan kamu, ya, janganlah pisau tu macam gergaji, ya, boleh binatang tu sembelih elok jadi digeli pula kan. Baik, jadi itu dia. Tajamkan, dan di antara perkara yang menarik juga waktu kita menyembelih binatang, pastikan bukan dekat kawan dia. Ya, kawan dia tengok, aduh aku pula lah kena sembelih lepas ni. Ya, tak, bukan begitu. Kerana apa? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, binatang ini pun ada perasaan, dan binatang ini pun tahu kalau tak masa kan serigala duk makan seekor kambing, yang lain semua cabut lari. Dia tahu. Ya, bila kita panggil makan, dia pun datang makan, dia tahu. Begitu juga dalam penyembelihan, jangan sembelih di depannya. Tuan-tuan dan perempuan, kita tak hidup di zaman dengan orang Arab ni, dia ada binatang yang mana dinamakan unta, yang kita tahu unta camel tu kan. Tahu tak kita bahawa unta ini ada sifat-sifat pendendam, sifat-sifat yang peka, dia cekap. Itu pasal siapa yang menyaksikan bagaimana penyembelihan unta, bukan macam menyembelih lembu. Ya, sembelih dia senang, tetapi berhati-hati. Ya, dia akan bawa pisau sembelih tu, ya, ditutup dibalut dengan kain. Dia tak bagi unta tu tengok pisau tu. Kenapa? Unta tahu. Dia tak bagi. Dan dia berjalan, diikat hanya orang Arab pakai iqal tu kan. Iqal yang hitam tu pada serban dia tu. Okey, iqal tu dia ambil, kaki unta tu dibengkok, dia letakkan situ je. Ya, kalau kita tengok kaki unta macam mana nak tunjuk. Okey, kaki unta tu bengkok, dia letak situ. Jadi dia unta tak boleh ni. Jadi dia berdiri di atas 3 kaki. Dia berdiri di atas 3 kaki tu, lalu penyembelih itu akan jalan kat bawah unta dengan tengkuknya yang panjang tu kan. Tengkuk unta yang panjang tu. Dia datang ke bawah tu, bila sampai bawah unta tu, dia buka pisau tu, dia cucuk. Laju. Dah keluar darah. Keluar darah, barulah unta tu rebah, barulah disembelih. Kerana unta bersifat dendam, dan dia sifat tahu. Kalau dia tahu kita nak sembelih dia, jangan harap dapat. Disilat-silat, digigit kita, ditangkap pula, dia dikejak kita, dia lari ke, itu tabiat unta yang peka dengan perkara-perkara tersebut. Okey? Seorang hamba akan memperolehi pahala dengan sebab berbuat ihsan dan menyayangi binatang. Bahkan ada seorang hamba yang mendapat keampunan Allah, Tuhan semesta alam, hanya disebabkan perilaku ulasan berupa memberi minuman seekor anjing. Nabi mengisahkan perihal orang yang masuk syurga itu dalam riwayat yang dinukilkan kepada kita sebagai berikut. Satu ketika seorang lelaki kehausan dalam perjalanannya. Ketika menemukan telaga, dia langsung turun ke dalamnya untuk minum. Lalu ia naik ke atas dan hendak keluar. Tetapi setibanya di bibir telaga itu, lelaki mendapati seekor anjing yang sedang terjulur lidahnya kerana kehausan. Maka lelaki itu mengatakan, anjing ini sedang kehausan seperti mana yang baru ku alami. Maka spontan lelaki itu kembali turun ke telaga tersebut, mengisi sepatu khufnya dengan air, lantas memanjat ke atas sambil menggigit khufnya yang berisi air. Kemudian dia memberi minum anjing tersebut. Atas sikap ihsan kepada binatang itu, Allah bersyukur kepada lelaki dan mengampuninya. Para sahabat mendengar kisah tersebut bertanya, wahai Rasulullah,
apakah berbuat berbaik-baik terhadap binatang mendatangkan pahala bagi kita? Baginda mengatakan, na'am, fi kulli zatin kabadin ratbatin ajrun. Ya, berbuat baik setiap makhluk yang bernyawa akan mendatangkan pahala. Baik. Bila dia sebut dalam tu berkaitan dengan binatang yang haus, saya pun haus. Maaf, saya tak bawa gelas pula. Baik. Di dalam hadis ini, yang mana Rasulullah SAW menceritakan, kisah ni kisah disebutkan, bila Rasulullah kisahkan ini, kebanyakan kisah itu dikaitkan dengan Bani Israel. Yang mana kisah ini berkaitan dengan Bani Israel, dalam riwayat ini disebutkan seorang lelaki. Dalam riwayat yang lain diceritakan seorang wanita. Ya, yang mana dikaitkan pula dengan wanita itu adalah wanita penzina. Seolah-olah mengisyaratkan wanita ini keadaan kehidupan yang mendesakkan dia menjadi seperti itu. Na'udzubillah, kita minta Allah jauhkan diri kita dan orang-orang yang terpaksa begitu, dan kita mendoakan Allah lapangkan rezeki mereka agar mereka lari daripada perkara-perkara tersebut. Baik. Lalu dia berjalan di tengah padang pasir. Ya, tuan-tuan dan perempuan, kita ni hidup mewah. Ya, nak air pergi kat mana-mana aja boleh dapat air, pergi ke Petropam, pergi ke kedai bertimbun air boleh kita dapat, paling kurang air pipe. Ya, boleh kita dapat. Tetapi bila orang yang berada di padang pasir ni, zaman dulu pula dengan tidak ada teknologi, mereka bergantung kepada telaga-telaga. Bahkan kadang-kadang di padang pasir pun ada telaga, tetapi telaga buta. Yang seperti mana yang disebutkan dalam kisah Yusuf alaihissalam yang dicampak dalam telaga buta. Dan begitu juga dalam bab ini, ya, telaga amat penting di dalam siri padang pasir, ya, sebagai tempat untuk mengambil air. Senang cerita. Baik. Apabila wanita ini ataupun dalam riwayat yang kita baca, lelaki ini, dia merupakan orang yang tidak soleh sebenarnya. Dia orang yang beriman, tetapi bak kata orang, bukanlah orang yang beriman dengan amalan-amalan soleh. Dia beriman tetapi dalam keadaan dia sendiri membuat perkara-perkara yang tak baik. Ya, muncul tuan-tuan dan perempuan. Oleh kerana itu, kita sebagai seorang Muslim, ya, kita kena faham bahawa alhamdulillah hari ini kita baik. Tetapi kita tak tahu di sana ada orang-orang yang asalnya tak baik tetapi dia telah berubah. Itu semua berlaku. Oleh kerana itu kita kena, bila melihat perkara-perkara begitu, jangan maki hamun diutamakan, tetapi pengampunan itu, yakni Allah ampunkan dia, Allah bagi petunjukkan dia, itu didahulukan. Ya, tuan-tuan dan perempuan, ya, mungkin siapa yang tahu jemaah MKM, dia akan nampak sehari dua ni beberapa artis bersama kita. Saya mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan Allah ampunkan mereka dan berikan petunjuk kepada mereka. Ya, menyertai haji. Kerana mereka datang nak bertemu dengan Allah, nak mohon keampunan dan mohon petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan mereka dan Allah bagikan petunjuk kepada mereka, terutamanya mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mudah-mudahan. Itu doa kita. Baik. Jadi, dalam kisah ini diceritakan bahawa lelaki ni ataupun wanita dahaga sangat-sangat dalam perjalanannya di padang pasir, dahaga sangat-sangat sehingga dia mencari tempat kat mana nak minum. Tuan-tuan dan perempuan tahu tak, kalau dahaga sangat-sangat, kami berada di musim haji, kadang-kadang tahun lepas saya tersesat tu, dahaga sangat-sangat, air di botol habis, air di botol ni habis. Tahu tak apa berlaku? Dekat Jamarah dahaga sangat-sangat. Disebabkan saya sesat, ya. Sorry, kesilapan saya juga. Dah tak tahu, saya tengah kejar jemaah saya dengan satu grup tu, ya. Dan waktu tu mereka dah nak menuju ke Mekah. Saya dah tersesat waktu tu, saya pun cari air, tak ada air. Orang tepi jalan pula waktu tu tak ada yang nak bagi air. Maksudnya tak ada, biasa kadang-kadang ada orang bagi botol. Nampak air tepi jalan tu, saya ambil air tu, buka minum. Ya, kalau ikut dah pucat dah, ya, ambil buka minum je, apa juga. Berarti nak merasakan betapa dahaganya lelaki ini di padang pasir pula. Tiba-tiba dia nampak telaga, ya,
yang dikatakan telaga padang pasir yang digunakan oleh kafilah-kafilah. Lalu lelaki, okey, boleh imaginekan bagaimana seorang lelaki ini turun dari telaga. Dalam riwayat perempuan turun ke dalam telaga. Tak tahulah dalam mana telaga tu, ya, kena pula padang pasir, tentu dalam untuk mengambil airnya, ya. Maka dia turun dan dia minum air tersebut dan dia rasa lega, ya. Dah minum tu dah fresh, dia pun naik sampai di bibir katakan telaga tu, dah kepala dia ni, dia tengok ada seekor anjing yang terbaring di tepi telaga dalam keadaan terjulur-julur lidah. Bukan berdiri tapi dah terbaring. Berarti dahaga sangat-sangat. Anjing, bukan kambing ke, bukan binatang yang ini. Yang anjing yang mana kita sendiri orang Malaysia bila sebut anjing, ui, najis mughalazah kan. Okey. Lelaki ini nampak anjing yang sedang terjulur-julur lidahnya. Menunjukkan kehausan yang sangat-sangat. Terdetik hati dia. Aku tadi pun macam tu juga. Ya, dahaga. Ya, ini kan anjing pun kalau keadaan macam tu dahaga. Ihsan dia muncul. Ya, subhanallah. Itu pasal bila hati kita ada ihsan, kadang-kadang ya, terutamanya orang perempuan sayang kucing tu. Tapi berhati-hatilah. Sayang kucing tu janganlah menyakiti jiran pula. Ya, sayang ayam tu. Dia sayang ayam tu, dia bagi taik kat jiran tu. Sayang kucing, bau taik kucing sampai kat jiran tu. Itu tak boleh. Ya, sayang, okey, jaga elok-elok. Ya, macam kat sini kan, kat Mekah ni, kat baru ni pergi ke Taif, ya. Seorang sister tu bawa makanan kucing. Ya. Dia kata nak cari kucing kat Taif. Ya, subhanallah. Dia bagilah jumpa kucing, dia bagi kucing makan kan. Okey, ihsan terhadap perkara tersebut amat penting sebenarnya. Ihsan perkara tersebut, ya, insya-Allah mudah-mudahan mendatangkan kebaikan, tidak dinafikan. Okey. Maka lelaki ini dalam riwayat ini menceritakan lelaki ini turun ke bawah. Dan dia buka khuf dia. Khuf ni adalah kasut kulit ataupun stocking kulit. Ya, ataupun kasut lah, ya, tapi dah sebut khuf tu kita dah faham stocking kulit, yang mana bila stocking kulit ni kalau letak air dia tidak akan keluar. Kalau kasut tu, kalau letak kasutnya, kalau letak air yang ada tu dia tak akan keluar. Tetapi tuan-tuan dan puan saksikan Rasulullah menerangkan satu persatu tentang hadis ni. Apa dia katakan? Maka lelaki itu mengatakan anjing itu sedang kehausan seperti yang baru saja aku alami. Maka spontan lelaki itu pun kembali turun ke bawah mengisikan sepatu khufnya dengan air, lantas memanjatnya ke atas sambil menggigit khufnya yang berisi air. Okey? Bayangkan dia turun tu, dia pergi ambil kasut dia tu diisi air, lepas tu dia gigit kasut dia. Berarti kesungguhan untuk bagi binatang tu. Dia tak pegang. Kalau pegang tu takut panjat air tu keluar. Tetapi dia gigit kasut tu, dia panjat. Saya pegang gigi saya. Okey, dia panjat sampai ke atas tu. Bayang tuan-tuan dan perempuan nak gigit kasut macam tu. Nak gigit kasut kat rumah tu, nak gigit kasut dalam rumah pun kita takkan gigit. Ini kan pula gigit kasut yang berada di luar rumah yang kita pakai. Lagilah tak gigit. Tetapi lelaki ini membuat begitu kerana ihsannya kepada binatang. Ya, lalu dia bagikan binatang itu minum. Anjing itu minum. Allah mengampuni lelaki tersebut. Nampak? Ini menunjukkan kepada kita bahawa kelebihan, ya, kelebihan kita berbaik, berurusan dengan binatang dengan cara yang baik pun dapat pahala. Lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, apakah dengan binatang pun kita boleh mendapat pahala? Rasulullah kata, na'am, ya. Berbuat baik kepada setiap makhluk yang bernyawa akan mendatang pahala. Maksud di sini setiap makhluk bernyawa, apatah lagi jika ianya adalah manusia. Apatah lagi jika ianya adalah isteri dan anak-anak kita. Apatah lagi jika ianya adalah mak bapak, sudah tentu ganjarannya
berlipat Islam. Ya, indahnya Islam. Ya, oleh kerana itu kita jagalah keluarga kita, yang mana sehingga Rasulullah kata, apa yang disuap oleh isteri kamu di dalam mulutnya termasuk sedekah. Ya, kita ingat, isteri aku ni sikit-sikit nak tu. Yelah, kita pun berhati-hatilah. Sikit-sikit nak tu, sikit-sikit nak tu. Ya, sedangkan kita mampu. Kalau tak mampu, itu lain cerita. Terutamanya bagi mereka yang bagi saya lah, seorang suami kena peka terhadap wanita-wanita isteri-isterinya yang jika mengandung. Kerana taste orang yang mengandung ni dia lain. Ya, dia mengidam tu mengidam ni, mengidam tu mengidam ni. Ya, jangan kata apa-apa, tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan, terutamanya lelaki, kita tak mengandung, kita tak tahu. Kita pun kadang-kadang mengidam juga. Ya, kita pun kadang-kadang mengidam juga. Tapi oleh kerana kita mempunyai kewangan, mudah dapat. Tetapi wanita ni mengidam bukan dia sangat pun. Sebentar. Okey. Yang mengidam tu dalaman dia. Zuriat kita. Ya. Zuriat lelaki tu. Oleh kerana tu seorang lelaki kena faham elok-elok. Yalah, kalau tak mampu, kata tak mampu. Ya. Saya satu nasihat, kalau tak mampu, kata tak mampu. Jangan marah isteri tu. Ya, asyik-asyik nak tu, asyik-asyik nak ni, jangan. Ya, satu nasihat. Kerana kita belajar dari pengalaman apa yang berlaku. Ya, sampai seorang tu mengadu, ya, suami dia tak macam tak faham. Yalah, memang baru pertama kali kan berkahwin, dia nak tapi tak dapat. Okey, dia mengadu kan. Tapi bagi seorang ibu pula dan ayah, motivatekan, jangan cakap yang bukan-bukan, cakap elok-elok dengan anak dia supaya bersabar. Mungkin dia tak cukup, mungkin dia tengah kumpul, mungkin, dan bertindak pantas, cerdik. Jangan duk maki suami kamu ni jenis tak faham apa semua. Jangan. Tenangkan keadaan. Apa perlu kita bertindak? Bincang dengan suami, dan si suami, yakni seorang ibu berbincang dengan bapa, yakni suami dia bincang, dan suami kena bertindak cepat. Jika ayahnya seorang yang mampu, bertindak cepat. Jangan biarkan ya dia tu mengidam, kita pula hangatkan, dia ni tak mampu ke, bukan mahal ke. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan, tenangkan situasi. Seorang ayah yang cerdik, seorang ibu yang pintar, dia akan bertindak. Jom kita buat makan, begitu. Jom kita belanja makan, begitu. Ya, dah tahu anak kita. Seorang suami, seorang ayah, dia tetap walaupun apa anak tu dah berkahwin dengan suami, ya, dia tahan suami. Tetapi sebagai seorang ayah kena pintar. Walaupun dia itu milik si suami, maka dia berhak untuk memberikan apa yang boleh untuk menyenangkan anak itu bersama suaminya. Itu je kaedah. Bukan kita pergi hangat, tengok dah tarik tangan ni gerak. Ya, bukan kita pergi hangatkan suasana, apalah suami kamu ni miskin sangat ke, bukan mahal. Itu bukan kaedah kita. Sorry ya, itu bukan kaedah kita. Kaedah kita, ceriakan keadaan, pintarkan pergerakan kita tanpa diketahui oleh si suami, anak menantu tu, maka kita buatlah. Okey, jom kita belanja makan, terus automatik begitu. Ya, jangan cakap banyak. Ya, kadang-kadang di alam permulaan perkahwinan memang ada benda-benda yang tak kena ataupun kekurangan, maka kita bantulah, apa masalahnya. Ya, dah kita kata bukan mahal pun, kita belanjalah. Itu je kaedah dia. Ya, pasal saya melihat kadang-kadang mereka duduk, mak bapak pula bercakap. Salah tu, salah. Ya, tuan-tuan dan perempuan, apabila anak kita telah berkahwin, dia telah menyelamatkan kehormatan dia dan menyelamatkan kehormatan kita, satu benda yang amat bernilai, maka kita bantu. Apa masalahnya kan? Sikit pun, kalau sekadar nak laparkan tom yum ke, nak laparkan apa ya, kami ni di Mekah dah memang macam orang mengidam sekarang. Ya, subhanallah. Kami ni yang berada di bumi Mekah ni pun dalam keadaan yang macam orang mengidam sekarang ni. Memang macam orang mengidam. Subhanallah. Nak makan dah tak selera. Nak makan sini menunya sama. Jadi bila, Masya Allah, bila orang bawa tempoyak aja, subhanallah, ikan masin ya, subhanallah, rasa nikmat dunia dah habis dah.
itulah nikmatnya kami makan. Nasi boleh bertambah. Datang sambal tempoyak, nasi boleh bertambah. Okey, jadi nak menceritakan kepada kita tentang apa dia? Tentang apa pula kita dah sembang jauh ni. Ya, tentang perkara yang perlu kita faham bahawa hatta isteri dan anak-anak kita makan pun kita tetap dapat pahala. Ya, ini kan pula ya ganjaran yang kita berikan, perbuatan yang kita berikan sesama manusia, terutamanya ibu dan ayah kita. Menurut riwayat yang lain, Nabi mengisahkan bahawa suatu ketika ada seekor anjing berputar-putar di bibir sumur dan hampir mati kerana kehausan. Kejadian itu tertangkap oleh pandangan seorang wanita Tuna Susila, ya, yakni Tuna Susila ni pezina di kalangan Bani Israel. Wanita itu pun segera melepaskan sepatunya, mengisinya dengan air, kemudian meminumkan anjing tersebut. Maka atas sikap ihsan terhadap binatang tersebut, Allah mengampuni dosa-dosanya. Yakni dia keluar, riwayat ini berkaitan dengan wanita. Riwayat yang awal tadi berkaitan dengan lelaki, ya, yang saya bacakan, ya, dan saya selang-selikan. Ini dia riwayat ini. Baik. Perintah supaya berbuat ihsan terhadap binatang secara otomatis menunjukkan hukum yang sebaliknya, iaitu keterangan larangan berbuat zalim terhadapnya. Jadi melalui hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahawa mafhum mukhalafah yang disebutkan, kefahaman yang berbalik, kita diarahkan untuk melakukan kebaikan, maka fahaman yang berbalik, jangan kita lakukan perkara yang tidak baik walaupun pada binatang. Ya, itu pasal yang Rasulullah tegur. Nanti kita lihat apa yang Rasulullah katakan. Ya, baik, kita lihatlah terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wala saqatha idh habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Maksudnya ada seorang perempuan yang diazab lantaran kucing yang dikurungkannya hingga mati. Ya, ia masuk neraka akibat perbuatan tersebut. Ia tidak memberinya minum dan makan serta dia tidak melepaskannya agar bisa mencari binatang-binatang, ya, yang boleh dia makan sendiri. Ini di antara perkara yang menarik, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai orang guna, ya, kaum perempuan guna. Inilah hadis bahawa, ya, kita kena jaga kucing. Ya, betul, tidak dinafikan, tapi kita akan bahaskan dalam bab ini. Ya. Okey. Apabila Rasulullah SAW bersabda uzzibat, diazabkan seorang wanita pada kucing. Ya, kita tahu kedudukan kucing ini istimewa pada masyarakat kita, ya, yang mana ianya memang dikatakan ianya dibela. Ya, dibela. Dan kadang-kadang dia berpusing di dalam rumah kita sehingga kan hukum hakam pada kucing tu ada hukum hakam yang tersendiri. Tidak seperti anjing yang dibela oleh orang-orang kafir pada tempat yang tidak sepatutnya. Anjing pun boleh dibela, tetapi dengan syarat ada tempat yang sepatutnya. Baik. Apabila kedudukan kucing yang istimewa ni, maka siapa yang nak jaga, kena jaga. Dan siapa yang tak nak jaga, tak salah. Okey? Bila dia ambil, kena jaga. Bila tak ambil, tak salah. Tetapi urusan dia kena ihsan. Maksudnya dengan betul. Kalau dia tak ambil, jangan pula terajang dia. Ya, simbah dengan air panas ke apa, ya, tak boleh. Marah tu lain, pancut air tu tak apa. Dia tidak menjejaskan dia. Ya. Maksudnya kesihatan dia tidak terganggu. Kalau kita tak bagi makan pun tak salah. Tak berdosa. Tak bagi makan pada kucing-kucing yang tepi jalan tu apa, tak berdosa. Tetapi kalau kita bagi makan, tak apa. Ada pahala. Okey? Satu. Itu berkaitan dengan kucing-kucing jalanan. Ada pun kucing-kucing belaan.
Kita bicara kerana orang ramai, orang perempuan ni, terutamanya perempuan yang suka kucing. Orang lelaki pun ada suka kucing. Sayang sangat kucing tu. Okey, kita lihat bagaimana pengurusan ini. Tuan-tuan dan perempuan, pengurusan di antara pengurusan kucing. Pertama, pastikan kucing itu, ya, kalau kita hidup seorang-seorang di tengah-tengah hutan belantara ataupun di kampung seorang-seorang, ya tak kisahlah kucing tu bagaimana pun kita tak kisah. Ya, belalah nak bersangka ke tak bersangka serupa tu, dia buang air merata tu, itu biasalah tu. Ya. Tetapi sekarang yang menjadi isu sewaktu kita membela kucing di kawasan perumahan. Tak kira di apartmen ke flat ke di rumah taman ke, di sana ada hukum dia tersendiri. Pertama, hukum membela kucing yang tersendiri yang kita utamakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Okey. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah fal yukrim jarahu, atau kama qala Rasulullah SAW, hendaklah dia memuliakan jirannya atau menjaga jirannya. Dia sekarang berkaitan dengan jiran. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menjaga jirannya, hak jirannya. Maka hak jirannya, kita tidak boleh menyakiti jiran kita. Apabila Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, hampir-hampir aku merasakan jiran itu boleh mewarisi harta kita disebabkan Jibril mewasiatkan aku terlalu banyak. Nampak tak? Wasiat Jibril kepada Rasulullah tentang jiran begitu banyak, sehingga menyangkakan bahawa seolah-olah, ya, jiran itu boleh mewarisi harta. Dan orang yang menyakiti jiran sebelah rumah tidak sama dengan menyakiti jiran ataupun orang-orang yang lain. Begitu sekali, ya, kedudukan jiran di sisi. Okey, sekarang jiran kita ni, ya, kita tahu dia tak suka bela kucing. Okey, tak apa kita bela, itu tak apa, kita jaga dia dalam kurungan. Tapi bukan dilepaskan. Bila kita lepaskan kucing masuk rumah jiran, poin kita yang pertama, kita berdosa. Kita dah tahu jiran tak suka, ataupun jiran bagi tahu kucing tu masuk. Bila jiran bagi tahu kucing tu masuk, dengar, jiran tak suka maksudnya. Takkanlah jiran kata, saya tak suka kucing tu. Kan? Tak. Tetapi kita ni orang Malaysia masih lagi beradab dan berakhlak. Masih lagi perkataan kita dilapikkan. Ya, Masya Allah, dilapikkan dengan lapisan yang halus perbicaraannya. Kucing tu masuk kat sini, dia katakan. Terus orang yang bijak terus tangkap, dia tak suka kucing. Maka kurungkan dia. Itu kaedah dia. Bila dah kurungkan dia, ingat kucing ni macam kita juga, ada buang airnya, ada tak buang air, dan kita pun ada pasangan, kucing pun kena ada pasangan, dia begitu kaedah dia. Maka bila kita kurung dia, sistem kumbahan dia, perbuangan air dia perlu dijaga. Jangan sampai bau itu sampai ke jiran. Ya, apatah lagi lalat-lalat itu datang ke rumah jiran, berdosa kita. Terus terang saya katakan berdosa kerana menyakiti jiran dengan perbuatan itu. Biarlah apa nak cakap, tuan-tuan dan perempuan tak setuju, saya kata berdosa. Kerana Rasulullah kata kena muliakan jiran, kena jaga jiran. Maka walaupun kucing, aku sayang sangat kucing tu, tetapi bila dia mengeluarkan perkara yang tidak sihat begitu, bau yang sampai ke sana, maka di sana berdosa kita. Kecuali kalau kita sentiasa jaga, buang, okey, itu cantik. Itu tak apa. Makanan kita jaga, apa semua kita jaga, itu cantik. Okey? Jadi tuan-tuan dan perempuan, itu kaedahnya. Kalau agak kita tak mampu, maka angkat kucing tu, lelong pada orang lain, bukan jual, bagilah kepada orang lain. Ataupun tak nak bagi orang lain, pergilah campak kat mana-mana. Dia pandai hidup sendiri. Dia bukan macam kita, bukan macam anak kita nak bersuap makan, nak kena masak nasi lah, nak kena itulah. Dia pandai cari sendiri. Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis ini, apa dia?
ia masuk neraka akibat perbuatan tersebut. Ia tidak memberinya minum dan beri makan serta tidak melepaskan agar bisa mencari serangga tanah atau mencari makanan sendiri. Maksudnya dia pandai cari makan sendiri. Ini tabiat binatang. Ya, binatang tidak seperti manusia. Binatang ini dia tahu cari makan sendiri walaupun waktu itu dia kecil. Ya, lepas dia menyusu ibu dia, dah boleh bergerak macam tu, maknya akan bantu dia makan dan akhirnya dia pandai cari makan sendiri. Berbandingkan dengan kita, ya, nak didik, nak membesarkan makan masa yang panjang, maka akhirnya susahlah. Maksudnya bukan semudah itu. Tetapi Allah telah menetapkan rezeki-rezeki kepada manusia ini, tak kira selagi namanya manusia, rezeki itu tetap ada. Itu yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sedikit itu lain cerita, tetapi rezeki tetap ada. Baik. Kemudian, okey, jadi jelas ya tuan-tuan dan puan tentang bagaimana konsep membela kucing. Bukan main bela aja. Ya, kalau agak kita tak suka, lepaskan dia. Hantarlah kat mana, pandailah dia cari, hantar ke hutan utamanya. Pandailah dia cari, nak lagi ya setengah-setengah tu dihantar kat pasar-pasar, pasar borong tu betapa banyak ikan yang rosak-rosak tu ditinggalkan orang pun bagi je kat kucing tu. Walah hidup segarnya. Ya. Saya ni bukan apa, saya peminat kucing satu ketika dahulu bila keluarga ya, anak-anak saudara tak reti nak bela, dia jadi marah jugalah. Ya, marah pada anak-anak saudara tu, akhirnya mana kucing kita buang je. Ya, letaklah kat mana-mana. Rasulullah kata biar dia cari makan sendiri. Ya. Bila dibagi dibuat begitu, balik kampung sekali lagi tengok kucing tu ada. Rupanya mereka cari kat mana saya buang. Oi, ya, mereka pun ada GPS nak kesan mana kucing tu. Boleh dapat pula dalam hati. Ya. Okey, baik. Ala kulihal. Ada perintah agar kita bersikap ihsan kepada benda-benda mati yang ada di dalam alam semesta. Allah menyebutkan ya hal ini dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah dicipta dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Okey, surah Al-A'raf ayat 56. Salah satu darajat ihsan termulia terhadap alam adalah meninggalkan segala maksiat, sebab seluruh alam merasakan buah ketaatan kita kepada Allah, sebagaimana kemaksiatan akan memberi pengaruh yang buruk terhadapnya. Okey. Apabila ayat ini Allah mengatakan jangan kamu berbuat kerosakan di bumi selepas berlakunya kebaikan, dan dengan arti kata lain, hak-hak bumi ini ada. Hak-hak gunung ganang, terutamanya gunung ganang yang Allah dah berkatkan, disebutkan dalam surah Fussilat. Kita tak boleh sentuh gunung ganang ini sesuka hati kita. Itu pasal bila kita meneroka gunung ganang dengan cara yang tak betul, maka akan berlaku gempa bumi, akan berlaku kerosakan-kerosakan yang begitu. Maka hak kita adalah menjaga kaedah-kaedah ini, dan kita tidak dibenarkan ya membuat sesuka hati. Itu pasal perancangan ya sebuah kerajaan itu ada badan-badan yang bertanggungjawab dalam sistem negara mereka masing-masing, kerana ianya amat penting. Bila silapnya dalam sistem ini, maka akan mendatangkan mudarat. Namun penulis buku ini menambahkan, di antara perkara yang berlaku yang dikatakan tidak baik itu adalah apabila kita melakukan maksiat. Tidak dinafikan. Bila kita melakukan maksiat, ianya merupakan satu jalan bala yang Allah janjikan. Kerana apa? Kerana dalam hadis mengisyaratkan orang yang melakukan maksiat itu seolah-olah mereka bersedia untuk dihancurkan. Kita melihat kaum-kaum yang terdahulu bagaimana dihancurkan kerana maksiat yang pertama adalah melakukan syirik kepada Allah. Apabila melakukan syirik, bila syirik itu telah berlaku, maka akan berlakulah kerosakan-kerosakan muamalah yang lain. Maka berbahaya.
Ya, dan kita melihatkan umat-umat terdahulu telah melakukan kerosakan bermula daripada syirik, dia ditenggelamkan di dalam banjir yang besar. Bila melakukan syirik dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka dia dibalikkan dunia itu ataupun tanahnya dari atas ke bawah dan dilaknati. Bila dia melakukan syirik dan berbuat perkara yang menentang ajaran Rasul, maka pekikan yang besar yang menyebabkan mereka mati semua. Jadi ini perkara yang agak menarik yang perlu kita lihat. Kenapa? Dosa boleh menyebabkan kefasadan di muka bumi. Oleh kerana itu, apabila sebuah negara itu mempunyai sifat-sifat seperti apa dia? Banyaknya arak, banyaknya penzina, penyanyi-penyanyi dan juga banyaknya riba, maka bersiap sedialah untuk menerima bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksakan mereka semua dengan apa yang telah mereka kerjakan. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan jika ahlul qura, yakni sebuah negeri itu beriman, ya, dan takut kepada Allah, nescaya dibukakan kepadanya barakat, keberkatan dari langit dan bumi. Ini mengisyaratkan apa yang boleh mendatangkan keberkatan itu ialah bertakwa, yakni beriman dan bertakwa. Beriman satu bab, bertakwa satu bab. Maka Allah bukakan, lafatahna alaihim, kami bukakan kepadanya keberkatan dari langit dan bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, tu dia keberkatan dari langit dan bumi. Kalimah berkat ini bukan sebarangan, tetapi bila Allah mengatakan dia akan buka keberkatan itu, mengisyaratkan kepada kita memang keberkatan itu akan muncul dari bumi dan langit. Kita ni nakkan keberkatan. Banyak satu bab, tapi kalau banyak tak berkat, lain. Oh, aku banyak duit tapi tak berkat. Asyik-asyik pergi hospital, habis duit kat situ saja. Asyik-asyik kena rompak, asyik-asyik kena bayar tu bayar ni. Tuan-tuan dan perempuan, tetapi kalau berkat, sikit pun dia akan mendatangkan impak yang besar. Seperti mana Rasulullah SAW berkat dalam sistem dia beri makan kepada para sahabat pada ayamul khandaq. Benda tu sikit tetapi Allah berkatkan, dia bagi makan untuk hanya 4-5 orang boleh dimakan oleh 100 orang. Itu berkat. Berkat duit kita bagi mak dan ayah, kita akan rasa keberkatan itu. Keberkatan sedekah kita akan rasa. Bila kita bersedekah, Allah balikkan. Allah simpankan khazanah itu di akhirat dan dibalikkan kembali. Itu kaedah sedekah. Keberkatan. Tak banyak pun. Saya menyaksikan seorang kawan saya di Pakistan tu, berniaga asal je. Ialah berniaga yang simple-simple je. Tetapi tiap-tiap tahun dia pergi haji. Pergi umrah. Tiap-tiap tahun. Kita pun hairan. Dari mana dia dapat? Tetapi itulah hakikatnya. Ya, diberkatkan kesan doa dia kepada Allah, ya Allah. Ni di antara saya nasihat kepada para jemaah haji kita, ya, umrah ke haji ke, dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan jika berada di bumi ini. Pertama saya doakan mudah-mudahan Allah pemudahkan tuan-tuan dan perempuan untuk datang ke bumi ini, Mekah dan Mekah ini untuk melakukan haji ataupun umrah. Allah pemudahkan. Ya. Tetapi bila kita sampai di sini minta kepada Allah, ya Allah jangan jadikan ini tahun ataupun haji umrah aku yang terakhir, ya Allah berikanlah. Allah akan bagi insya-Allah bila kita ikhlas meminta. Ya, tapi kalau kita tak minta terus memang tak dapat. Okey.
Jadi begitu berkat. Apatah lagi berkat ini, itu pasal berkat ini mesti ada dalil. Bukan semua orang boleh kata pergi salam ustaz tu berkat. Tak ada. Ustaz tak ada berkat. Ya, pergilah buat gitu gini berkat. Tak ada. Pergi kubur orang ni berkat. Tak ada. Keberkatan mesti ada dalil. Mesti ada fakta. Jadi keberkatan itu diambil kira bila ada dalil dan fakta daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, kita lihat. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi boleh kita dapat keberkatan kebaikan disebabkan kita tak mau beriman dan mengikut Allah, jadi terbalik pula mendapat kesiksaan pula. Kan nampak perbezaan? Mula-mula Allah kata ni guideline kita kena ikut jalan ni, tapi tak nak ikut, kita ikut jalan lain. Nak salahkan siapa? Inna hadainahus sabil imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan dua jalan, syukur ataupun kufur. Kita pilih mana? Dibagikan komputer, zaman dulu bagikan komputer, dipilihkan kamu ikut mana? Ya, nak guna komputer cara baik ataupun salah, itu semua kepada kita. Seperti seorang dibagikan pisau untuk memotong buah-buahan atau memotong apa, dia potong apa? Dia potong tangan ke dia potong buah? Itu salah masing-masing. Jadi oleh kerana itu kita mengharapkan petunjuk Allah dalam menguruskan perjalanan hidup kita, supaya kehidupan kita ini diberkati oleh Allah, supaya perjalanan kehidupan kita ini sentiasa di bawah lindungan Allah dan petunjuk Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada satu perkara yang besar apabila Allah sudah memberikan petunjuk kita untuk mengikut jalannya. Ya. Oleh kerana itu kita diarahkan untuk berdoa, ya, sentiasa berdoa kepada Allah, Allah bagikan petunjuk. Kadang-kadang kita menyangka kan bahawa kita dah ada petunjuk, rupanya ada lagi petunjuk yang lain yang perlu kita faham, bahawa kita kekurangan, ya, kekurangan ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya amat menekankan dalam bab ini juga, selain daripada banyakkan istighfar dan banyakkan berdoa, Allah bagikan petunjuk. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah buka petunjuk itu, kita akan menyaksikan banyak perkara yang mana kejahilan kita termuncul, dan kita akan melihat bagaimana Allah memberkati perjalanan kita, dan dengan doa yang kita lakukan petunjuk itu datang tanpa kita sedari. Dan mudah-mudahan dengan petunjuk itu kita hidup di atas muka bumi. Apatah lagi kita berdoa, ya Allah berikan aku petunjuk mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut fahaman 3 generasi yang terbaik. Mudah-mudahan petunjuk itu mampu untuk kita terus berjalan dan mampu menjadikan hamba Allah yang terpilih dan menjadikan kita bersama-sama dengan Rasulullah SAW di sana nanti. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk dan keampunan. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan bersikap ihsanlah sesama kita dan bersikap ihsanlah sesama makhluk Allah di muka bumi ini dengan cara yang betul. Mudah-mudahan dengan adanya sifat itu, maka rahmatan lil alamin akan tercerna, akan berjaya seperti mana yang dikehendaki oleh syarak. Jadi mudah-mudahan Allah berikan keampunan kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua, dan Allah memudahkan urusan kita semua, dan mudah-mudahan juga mudah-mudahan ya, memang kita mengharap dalam siri harapan. Saya tidak berputus asa dalam mendoakan tuan-tuan dan perempuan jemaah saya, jemaah Yayasan Ta'lim, jemaah sunnah, ya, berjaya di dunia dan di akhirat, dan dapat datang ke bumi yang bertuah ini, ya. Karina ada di sini, ya, yang dapat datang ke bumi bertuah ini untuk melakukan haji dan umrah. InsyaAllah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsira, dan kita akan bertemu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.